Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada hadirin-hadirat, terutama sekali kepada rakan niaga Ikhtisas dan juga kepada barisan-barisan pemimpin di Ikhtisas, di Ikhtisas, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke program Sembang Santai Takaful. Dan hari ini alhamdulillah kita akan bawakan kepada anda semua dua rakan niaga yang telah membuat satu pencapaian yang cukup luar biasa sebenarnya pada bulan Jun ini. Dan insya-Allah hari ini seperti mana biasa kita akan bersiaran pada hari Jumaat malam. Kita jemput dua individu yang telah pun menunjukkan pencapaian yang cukup membanggakan, dan hari ini agensi Al-Insyirah dan juga Midna Mariam Enterprise, iaitu yang pertamanya Encik Aminur Rashid Mazlan. Encik Amin sudah berada di talian ya, Encik Amin? Ya, saya. Sudah berada di talian agak bising ya, di belakang tu Encik Amin Okey, keduanya kita juga hari ini telah berjemput Puan Fatin Syafiqah binti Mat Syah sudah berada di talian Puan Fatin Syafiqah? Ya, saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kedua-dua ahli panel kita pun telah berada dekat dalam talian pada hari ini. Untuk makluman rakan niaga semua, agak bising di belakang tu Sekejap Okey. Okey, tak apa, mungkin Amin kena perlahankan sedikit Amin di belakang tu. Untuk makluman rakan niaga semua dan juga wakil-wakil takaful yang juga mungkin berada di sini pada malam ini, untuk makluman anda semua, Encik Amin ni kes sebanyak 64 kes satu bulan jadi sebenarnya untuk makluman rakan niaga semua, beliau ni telah pun memecahkan rekod saya sebenarnya. Untuk makluman anda semua, rekod saya 49, sekarang ni rekod beliau 64 kes satu bulan. Bagilah tepuk tangan sikit dekat Encik Amin ni kan. 64 kes satu bulan. Tahniah kepada Encik Amin. Dan juga kita juga jemput Fatin Syafiqah yang telah pun membuat penghantaran kes sebanyak 26 kes. Saya rasa ini kali pertama beliau telah mencapai 26 kes satu bulan. Betul ya Puan Fatin Betul. Jadi rekod beliau jugalah. InsyaAllah kita hari ini untuk makluman panel kita dan juga semua rakan niaga di luar sana, kita bersembang santai sebenarnya. Kita sembang-sembang santai, kita chill. Kita tak perlu serius malam ni, sebab malam ni kita akan dengarkan sendiri daripada dua individu atau rakan niaga hebat, luar biasa hebat, yang telah pun membuat penghantaran kes pada bulan Jun. InsyaAllah sesi ini akan kita bahagikan kepada dua bahagian lah, dua slot. Yang pertamanya saya akan tanyakan beberapa soalan kepada Encik Amin dan juga Puan Fatin. Dan seterusnya bila dah selesai dengan Encik Amin dan Puan Fatin ni, saya akan buka setengah jam pertama tu saya bersama Puan Fatin dan juga Encik Amin, dan setengah jam kedua saya pula akan bukakan kepada semua hadirin dan hadirat yang ingin bertanya kepada beliau. Boleh gunakan sama ada bertanya di dalam chat room YouTube, ataupun boleh bertanyakan di dalam chat room Zoom, ataupun anda boleh tekan button unmute untuk bertanyakan terus kepada ahli panel kita pada malam ini Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin kita bacakan Al-Fatihah dulu terlupa tadi. Al-Fatihah. Okey, mungkin kita nak tanyakan dahulu beberapa soalan kepada Encik Amin. Encik Amin boleh ready Encik Amin mungkin boleh kenalkan diri kepada semua rakan niaga kita, sebab Encik Amin ni sebenarnya adalah agensi director yang baru kita lantik di Ikhtisas, baru je menyertai Ikhtisas pada bulan April sebenarnya, bulan April tahun 2020.
Tetapi dalam tempoh masa 3 bulan ni, beliau telah menunjukkan satu pencapaian yang cukup luar biasa lah. Mungkin boleh kenalkan diri dulu Encik Amin. Silakan Encik Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua rakan-rakan niaga di Ikhtisas, khususnya sahabat-sahabat saya yang sama dalam industri ini. Nama saya Aminur Rashid bin Mazlan. Berasal daripada Negeri Sembilan dan kini bernaung di bawah agensi Darul Sufi. Bulan 4 seperti yang Cik Syah cakap tadi tu, saya baru mengorakkan langkah ke Ikhtisas, InsyaAllah dengan sebagai agensi director kan Cik Amin Yap, sebagai AD lah di Ikhtisas, berkat sokongan dan juga bimbingan daripada rakan-rakan Ikhtisas sekian. Alhamdulillah saya di sini pada hari ini, alhamdulillah. Okey, kita pergi juga kepada Puan Fatin. Boleh introduce dan kenalkan diri kepada semua rakan niaga kita yang mungkin ada yang masih tak mengenali Puan Fatin. Silakan Puan Fatin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Tuan CEO Ikhtisas, Tuan Cik Syahrul Nizam Syahwan, kepada para BOD kita, kepada tim saya SNG Groups, kepada semua sahabat seperjuangan saya dalam Ikhtisas ni. Okey, terima kasih Tuan CEO kerana telah memberi ruang dan peluang kepada saya walaupun saya masih kerdil dan masih belajar lagi. So kita sama-sama belajar dan nama saya Fatin Syafiqah binti Masya. Saya merupakan senior executive partner dalam UA Partner Associate Batu Pahat dan Tuan CEO, saya nak minta izin, boleh tak Tuan CEO? Okey, saya nak minta yang ada dekat dalam live ni, stay tune sampai akhir sembang santai ini. Sebab saya dengan suka ceritanya saya nak berkongsi rezeki sempena hari esok, hari istimewa saya. So nantikan saya punya sesi di akhir nanti. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Fatin Syafiqah. Itu dia dua orang individu luar biasa kita yang hebat pada bulan Jun ini. Okey, mungkin kita juga nak tahu macam mana rakan niaga kita yang Encik Amin dan juga sedikit penglibatan awal Puan Fatin Syafiqah dekat dalam industri takaful ni kepada semua rakan niaga kita. Silakan Puan Fatin dahulu. Okey, terima kasih Tuan CEO. Tadi soalan dia macam mana saya berkecimpung ke Tuan CEO? Ya, macam mana boleh terjebak ke dalam industri takaful ni? Okey. Alhamdulillah saya terjebak dan berkecimpung dekat dalam industri takaful ni melalui paksaan oleh ayah saya. Lepas habis je study, habis je degree, saya dipaksa untuk melakukan belajar pasal takaful, insurans sebagainya lah. Okay. Kena paksa dulu sebenarnya. Kena paksa dulu. Ya. Saya terpaksa. Okey, permulaan terpaksa. Okey, dan alhamdulillah saya teruskan je, saya ikut je cakap ayah saya, buat je sampailah pada satu tahap di mana saya baru masa tu dalam 2 bulan tak silap saya buat, but then ada one of my client warded dekat Hospital Pantai Batu Pahat. So dekat situ saya dapat sokongan dan dorongan daripada agensi, rakan-rakan agensi saya macam mana nak uruskan. So daripada A to Z saya buat, daripada dia masuk, lepas tu sampai dia discharge semua tu. And then apa yang saya expect memang tak sangka lah sebab dia appreciate apa yang saya buat dekat dia. So itu adalah satu satisfaction pada saya. Apa tu memang saya sangat puas hati, dia berterima kasih bagi tu. So at that time, itulah my turning point di mana saya kata pada diri saya, bagus bidang ni, so saya teruskanlah sehingga kini. Maknanya baru sangat bermula di takaful ni lah, industri takaful ni mungkin dalam berapa tahun tu? Baru agak-agak dia ada berkenaan dengan saya punya nanti di akhir mungkin sesi. Sudah 3 tahun atau 2 tahun?
Atas sikit, lebih sikit lah. Lebih sikit Berapa Okey. tu sebenarnya? Dalam 5 tahun. Sejarah dapat 26 kes kan? Kali Ini pertama first kan? time. First time kan? Okey, Rekod. apa perasaan ni first time dapat ni rekod ni? Perasaan dia syukur, alhamdulillah. Saya sangat-sangat bersyukur sebab saya dulu nampak orang, saya nampak saya jadikan sebagai Cik Samsi. Cik Samsi is one of my, macam dia pernah achieve 30 or 40 something lah sebulan macam tu, and then Puan Zaifa, my cousin pun dapat dalam macam tu. Saya kata macam mana dia orang buat dia kan. Situ kan, masa saya kata tak apa, satu hari saya akan buat. Maksudnya saya nak try follow diorang ni. So alhamdulillah pada bulan Jun 2020 ni rezeki saya Allah kurniakan untuk saya dapat 26 kes ni. Okey. Seterusnya kita pergi pada Encik Amin Encik Amin, kita juga nak tahu sebab Encik Amin ni nampak macam senior, dah very senior kan dalam industri ni. Tapi mungkin boleh ceritakan juga kepada rakan niaga macam mana mulanya Ikhtisas bersama dengan kita pada bulan April, bersama dengan Ikhtisas pada bulan April 2020 kan? Silakan Encik Amin. Bos, tadi punya soalan tu saya macam putus-putus tadi lah. Soalan dia, boleh ceritakan sedikit macam mana Encik Amin boleh terlibat dekat dalam industri takaful ni dan akhirnya masuk ke dalam Ikhtisas pada bulan 4 2020. Boleh ceritakan sedikit? Ya. Terima kasih bos Awal pelibatan saya di takaful ni bermula pada bulan 1 2014 lah. 2014 ya. So, masuk ke tahun 2020 ni saya rasa saya dah menjangkau ke 7 tahun lah. 7 tahun. Alhamdulillah banyak pencapaian sebenarnya yang saya dapat sepanjang di Takaful Ikhlas di bawah agensi Darul Sufi. Tujuannya lebih kepada untuk mencari duit tepi. Duit lebih. Asalnya tu lebih kepada nak mencari duit tambahan. Daripada makan gaji nak berhijrah ke bisnes. Jadi saya nampak platform di industri takaful ni sangat besar. Sangat luas. Dan saya mula nampak kesannya pada 2015. Selepas saya pulang daripada Minggu Amanah Saham di Sibu masa tu. Saya balik-balik, saya terus resign. Saya hantar resign letter dekat bos. Dan bos pujuk kat tu. Amin tak perlulah resign, you buat part time ke dengan takaful ke and then you continue dengan kita orang. I said no lah bos, sorry lah. So I rasa I dah jumpa dah apa yang I minat selama ni. Dan saya terus resign di syarikat lama. Mulakan career sebagai full time takaful agent di Takaful Ikhlas, bernaung di bawah Darul Sufi ketika itu. Sedikit demi sedikit saya nampak kelebihan yang ada sebagai seorang pemimpin takaful ni, dari segi pendapatan, dari segi peluang untuk melancong, dari segi banyak. Daripada saya menggunakan kereta yang biasa-biasa, sekarang ni masih lagi biasa-biasa. Cuma ke arah yang lebih luar biasa. Ke arah yang luar biasa insya-Allah. Daripada duduk menyewa, saya dah beli rumah. Semuanya hasil daripada pendapatan sebagai perunding di Takaful Ikhlas. Alhamdulillah. So dari segi convention luar negara, saya tak pernah terjangkau sebelum ni yang saya boleh sampai ke Amsterdam. Saya tak terjangkau sebelum ni saya boleh sampai ke Umrah sampai 2 kali. Ya, betul. Saya tak terjangkau tak pernah fikir pun sebelum ni saya boleh bawa isteri saya pergi Umrah, anak saya pergi Umrah. Jadi alhamdulillah rezeki yang Allah kurniakan di syarikat Takaful Ikhlas ni sangat-sangat luas. Dan pada bulan April 2020 saya bincang dengan Umar. Saya rasa kita perlu follow apa yang Darul Sufi punya hala tuju. Sebab kita nampak apa yang Darul Sufi cuba bawa sekarang ni insya-Allah lebih pada kebaikan yang ada pada saya dan juga saya yang lain lah. Okey, untuk makluman rakan niaga semua, bulan ini sahaja satu rekod Cik Amin satu rekod 64 kes kan. Tidak pernah lagi Cik Amin capai 64 kes. Boleh mungkin juga boleh tunjukkan gambar partner Cik Amin untuk makluman kita malam ni. Di sebelah Cik Amin tu partner beliau yang sama-sama juga mencari kes.
Mungkin boleh ceritakan macam mana boleh dapat 64 kes tu. Boleh sama-sama joinkan. Nampakkan wajah partner beliau. Silakan, Cik Amin. Masuk sekali. Say hi, say hi. Okey, dia macam ni, cerita dia macam ni. Pada bulan 3 bila kerajaan umumkan PKP, masa tu saya sendiri saya punya kelebihan. Tu sekarang saya cakaplah, saya punya kelebihan yang ada dalam diri saya adalah direct approach. Direct approach. Maksudnya saya akan pergi berjumpa dengan orang di office ataupun di pejabat ataupun di sekolah untuk pasarkan produk takaful ikhlas ni. Jadi bila kerajaan umumkan PKP ni saya termenung. Saya termenung sekejap. Saya kata Allah sudah. Adakah pilihan yang saya buat sebelum ni salah? Dia terfikir kejap masa tu. Terdetik dalam hati apakah yang saya buat sebelum ni salah? Perlukah saya patah balik ke gaji? Dalam masa saya termenung tu, yalah. Saya tengok kawan-kawan lain laju dia terus. Contoh macam Syuhada, contoh macam Fauzi, kita menyerahkan di ISISA sendiri. Sampaikan 20 kes, 30 kes sebulan. So apa yang dia orang lakukan? So bila saya lihat semula, kebanyakan tindakan yang dia orang buat sepanjang PKP itu adalah memasarkan produk takaful secara online. Iaitu di platform yang ada, contoh macam IG, Facebook ataupun di WhatsApp. Start bulan 6, awal bulan 6, saya mula ubah strategi daripada apa yang saya buat sebelum ni kepada platform yang online ni, Facebook, Instagram ataupun WhatsApp, untuk saya perkenalkan diri saya kepada dunia luar. Sebab sebelum ni memang saya adalah antara seorang yang skeptikal sikit lah tentang Facebook ni. Kita update cuma waktu-waktu yang gembira je, pergi melancong ataupun mungkin hari raya ataupun mungkin kan ucap selamat hari jadi pada kawan-kawan ada dalam tu. Jadi bila saya lakukan tindakan saya yang pertama tu untuk updatekan status dalam Facebook tu, respon yang saya terima tu amat luar biasa. Pelanggan-pelanggan sedia ada, kawan-kawan yang ada dalam tu, even kawan-kawan yang 20 tahun lepas yang tak pernah jumpa sekalipun, dah mula bagi respon pada saya tentang plan yang saya tawarkan dalam Facebook tersebut. Jadi bermula pada minggu kedua bulan 6 sehinggalah ke 30 hari bulan 6. Itulah waktu yang bagi saya lah yang amat busy lah, orang kata amat sibuk. Yang mana saya punya kerja waktu tu ataupun saya punya usaha, saya telah triple, quadruple untuk pastikan yang saya dapat 64 kes tu. Okey. Jadi yang banyak saya closing tu adalah kawan-kawan yang macam saya cakap adalah kawan-kawan yang dalam Facebook yang perhatikan kita sebelum ni. Cuma dia orang tak tahu sama ada kita ni masih lagi dengan takaful ke ataupun kita buat bisnes ni cuma sekadar macam melepaskan batuk di tangga. Macam tu. Jadi keseriusan tu tak nampak masa tu. Jadi bila saya start update di Facebook, alhamdulillah feedback yang saya terima daripada kawan-kawan friendlist yang ada dalam tu amat luar biasa. Okey. Sudah pastinya nanti rakan niaga nak tahu apa sebenarnya Encik Amin tuliskan, tapi nanti kita akan tanya soalan tu kan, apa yang sebenarnya Encik Amin kongsikan sampai boleh dapat 64 kes. Tapi saya kembali dulu kepada Puan Fatin. Puan Fatin juga menunjukkan pencapaian cukup cemerlang 26 kes pada bulan Jun. Mungkin boleh kongsikan macam mana boleh dapat sampai 26 kes ni. Maksudnya 26 kes ni maknanya Encik Fatin seolah close deal satu hari satu pelanggan. Kalau ikutkan di sememangnya budaya di kisah ni, kalau boleh kita nak minta minimum 4 kes satu bulan, satu rekrutmen. Tetapi Puan Fatin dia boleh buat sampai 26. Maknanya satu hari satu kes boleh close deal. Jadi silakan Puan Fatin. Okey, terima kasih Tuan CEO. Alright, soalan tadi tu macam mana saya buat? Okey. Masa tu kita MCO alright. So saya macam Cik Amin pun cakap, saya terbakar tau tengok siapa nama Abang Fauzi, Kak Syuhada semua tu buat tau. So saya lepas BOP Haji Samsul Badari, dia kata macam ni, cuba kerja full time. Maksudnya satu hari at least satu orang you dapat takafulkan lah macam tu, satu close. So saya ambil word dia tu, saya semat dalam jiwa cakap, bukannya susah sangat pun satu hari satu kes macam tu lah. Okay, sebab benda tu macam luar biasa pada saya, macam susah sikit lah. Tapi saya ubah mindset saya. Saya kata kalau kita cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, pasti datang pun yang baik-baik.
Okay, so bila kita ubah mindset kita, so kita try belajar. Sebab saya dulu 2017 macam tu, saya memang promote diri saya dan produk macam Takaful Ikhlas by Facebook. Dalam setahun tu memang saya aktif dan memang saya dapat achieve umrah masa tu. But then saya stop dalam 2018-2019. So saya kata Facebook online memang media sosial yang sangat bagus untuk kita promote diri kita. So saya buat balik. Saya buat daripada posting online Facebook, WhatsApp, IG. Lepas tu saya belajar juga daripada Abang Azrul, Abang Fauzi dengan Kak Herda. So dia kata buat post by WhatsApp story. So story WhatsApp tu saya buat setiap hari. Pagi, tengah hari, petang, kalau saya rasa macam ada benda-benda yang bagus saya nak share, saya just share je kat situ. Sebab kita punya konteks pun ramai sebenarnya dekat dalam WhatsApp tu. So dalam kes yang lain pula, saya follow up prospek-prospek lama saya yang saya rasa macam potensial dia orang nak ambil ni. So saya just post je dia punya poster ke apa benda ke by personal lah. So memang itu nak dikatakan rezeki Allah. Allah nak kasih dekat saya, kita kira macam kita usaha, but then rezeki tu memang daripada Allah. So rezeki tu kat mana-mana je. So macam tu lah ceritanya. Alhamdulillah saya dapat yang tu. Okey, kita kembali kepada Encik Amin. Tadi kita nak tahu juga sebenarnya, semua rakan Nagih nak tahu apa sebenarnya Encik Amin tulis dekat dalam Facebook sampai orang boleh itu rahsia kena cerita ni. Kan? Sebab biasanya kalau kita tulis kat Facebook ni, orang pun kadang-kadang baca lepas tu tak adalah nak ambil kan. Tapi Encik Amin punya penulisan ni orang rasa macam nak ambil. Kita nak tahu juga apa sebenarnya rahsia Encik Amin. Silakan Encik Amin. Thank you, bos. Okay. Saya pun sebenarnya kurang pendidikan tentang Facebook ni. Terus terang saya cakap lah. Okay. Pendidikan tentang Facebook ni saya amat kurang lah. So apa yang saya tulis, kalau siapa yang follow saya punya Facebook tu, lebih kepada penceritaan di awalnya, and then di akhirnya saya selitkan dengan pentingnya hibah dari tu. So penceritaan tu macam-macam cerita dah. Saya masuk kucing punya cerita, saya masuk dalam tu. Maksudnya cerita semua perkara. Masuk dalam tu. Okey. Maknanya cerita dan kaitkan dengan takaful. Ya. Contohnya macam kucing saya lah. Saya ambil gambar kucing saya. Saya tulis dalam tu, kos untuk rawatan bagi kucing saya ni semakin meningkat. Ada tak syarikat-syarikat takaful ataupun insurans luar sana yang sudi untuk takafulkan kucing saya ni. Jadi saya selitkan dengan ayat nasihat bawah tu, kalau kata kucing pun perlu, kalau kata kos untuk kucing pun semakin meningkat. Ini kan kos untuk kita sendiri manusia kan. Okey. Cerita saduian, dan saya cuba juga attract perhatian orang dengan benda-benda lain. Contoh macam durian. Saya rasa saya banyak terima pertanyaan durian daripada takaful lagi sebenarnya. Maksudnya bila post durian tu, orang makin ramai datang, lepas tu Cik Amin selitkan promosi takaful, lepas tu orang terus berminat. Ada yang setengahnya, ada yang okey, ada yang tak okey, biasalah tu. Dia lebih kepada orang cakap apa, kita nak cuba nak dapatkan perhatian dia orang. Jadi apa yang saya buat dalam tu lebih kepada untuk dapatkan perhatian dia orang lah. Dan ada satu klien saya di Melaka yang baru call saya lah baru-baru ni. Dia search perkataan hibah, keluar nama saya. Itu yang saya heran tu. Dia tag perkataan hibah, keluar nama saya. Jadi bila dia kata macam mana boleh dapat saya punya kontak ni, saya search dalam Facebook bang, perkataan hibah, keluar nama abang. So hashtag tu penting. Setiap story yang kita buat dalam tu, pastikan ada hashtag tentang apa yang kita buat tu. Maksudnya hibah lah. So hashtag hibah, hashtag takaful, okey. Hashtag hibah 200,000 kan. Hashtag hibah takaful ikhlas. Hashtag hibah ataupun hashtag ikhtisas. So word tu sebenarnya dia membranan. Hashtag tu sebenarnya membranan untuk search, saya rasa lah. Dalam Facebook saya tak nak cari lagi, tapi itu komen daripada saya punya klien baru ni yang saya jumpa di Melaka. Okey, itu dia antara strategi Encik Amin laksanakan. Saya pasti mentor beliau juga banyak. Mentor beliau Encik dan itu adalah satu kaedah dalam funnel marketing yang sebenarnya kita boleh createkan
orang kata attention kepada kepada pelanggan-pelanggan baru melalui proses penulisan ataupun content marketing di dalam Facebook lah. Saya juga nak tanyakan kepada Puan Fatin lah kan, mungkin juga Puan Fatin tadi ada juga maklumkan gunakan Facebook juga dan juga WhatsApp story. Macam Cik Amin tadi dia cerita tentang Facebook, saya nak tahu WhatsApp story tu macam mana sebenarnya Puan Fatin buat susunan cerita tu sampai menarik minat rakan orang kata pelanggan baru untuk menyertai takaful dengan Puan Fatin. Silakan. Oh, okey. Terima kasih CEO. Untuk WhatsApp story tu, saya buat je apa benda yang saya buat everyday. Maksudnya aktiviti-aktiviti saya, kalau macam saya jumpa orang ke, saya masukkan je. Lepas tu daripada segi poster yang Itisas sendiri, macam COO kita, Cik Husaini posted dekat Itisas punya group Facebook tu, dekat junior group tu semua, kita ambil, save, lepas tu kita just post je. Benda tu dah ada. So kita buat je lah benda tu kan. So adalah sedikit ayat-ayat tu biar attract orang, macam attract lah, macam kita kasih satu kesedaran ataupun satu kerisauan kepada diorang. So itu pun salah satu juga sebenarnya. Okey, saya nak tanyakan pada Puan Fatin juga. Mungkin Puan Fatin kita pergi kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan cabaran dekat dalam industri takaful ni. Kalau kita lihat Puan Fatin dah agak lama juga, almost 5 years dalam industri takaful. Sudah pastinya ada turun naik dekat dalam industri takaful ni, dan bulan Jun ni yang paling tinggi. Boleh tak cerita sedikit cabaran-cabaran yang Puan Fatin hadapi dan macam mana Puan Fatin untuk selesaikan isu-isu dan cabaran-cabaran yang Puan hadapi tu? Silakan Puan Fatin. Cabaran tu daripada segi macam mana tu Tuan CEO? Cabarannya mungkin ada perkara-perkara yang merisaukan Puan Fatin bila berjumpa pelanggan ke, ataupun perkara-perkara yang mungkin tekanan-tekanan dekat dalam industri ni. Cabaran Tak ada cabaran langsung. Memang buat seronok saja dalam takaful ni. Cabaran, kita mesti kena seronok buat apa yang kerja walaupun terpaksa, tapi ada itu terpaksa tu cabaran tu. Kan? Macam mana nak atasi cabaran terpaksa tu? Okey, pada permulaan biasa macam kalau kita ni buat bisnes apa-apa pun, orang-orang dekat sekeliling kita, kawan-kawan semua tu dia akan menjauhkan diri daripada kita. Itu biasalah. So itu cabaran kita. So maksudnya diorang macam tak nak kawan. So it's okay lah. Tapi kita still positif, kita still istiqomah, promote diri kita sebab kita tahu kerja kita ni bukannya kita nak buat apa, kita nak bantu orang. So bila dia nampak kita istiqomah buat, lepas tu dia kata oh dia ni masih buat lagi. So dia datang sendiri pada kita. Tu yang bestnya. And then cabaran lain tu contoh macam mana nak cakap cabaran dia? Saya tak berapa ingat lah Tuan CEO. Kalau cabaran dia tu macam okey lah, tak adalah macam ni sangat. Tapi biasa negative vibe semua tu around kita biasalah. So kita kena ada mindset yang betul untuk kita on track balik macam tu. Okey, insyaAllah. Saya kembali balik kepada Encik Amin. Saya nak tanya soalan mungkin. Saya difahamkan Encik Amin ni selepas beliau promosikan Encik Amin promosikan takaful ni, Encik Amin akan sentiasa berjumpa dengan pelanggan semula kan? Betul kan Encik Amin kan? Betul. Jadi mungkin kita nak tahu juga what kind of teknik yang Encik Amin gunakan, apa penceritaan takaful yang Encik Amin gunakan untuk membolehkan pelanggan ni mungkin dia mula-mula tu 50-50 atau 70%, tak yakin lagi. Tapi bila Encik Amin jumpa, dia boleh yakin untuk ambil takaful terus. Sign up, kadang-kadang tu saya dengar sampai 5-10 polisi sekali ambil kan. Boleh tak Encik Amin cerita apa teknik yang digunakan untuk kongsikan kepada rakan niaga semua? Mungkin juga amal jariah Encik Amin malam ni, insyaAllah. Thank you bos. Sebenarnya macam Fatin cakap lah, saya lebih kepada apa yang saya rasa saya usahakan, tapi yang membuka hati tu Allah Ta'ala lah. Saya akan cuba push sebaik mungkin. Saya akan cuba letakkan priority klien tersebut dari segi perlindungan tu yang tertinggi lah. Maksudnya biar dia orang, bila saya tinggalkan dia orang tu, dia orang fikir jumpa saya balik. Dia orang fikir apa yang saya cakap balik tu. Sebab setengah-setengah klien dia berlainan situasi. Tak semua klien tu yang saya akan gunakan cara yang keras. Ada setengah-setengah tu saya tinggalkan dengan persoalan. Ada setengah-setengah tu kadang-kadang saya cuma
yalah saya cuba tinggalkan dia orang tu dengan dalam keadaan yang biasa lah. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun yang dia orang akan tinggal. Jadi bergantung pada situasi yang klien terjumpa. Mungkin Cik Amin boleh kongsikan dengan rakan niaga semua ayat-ayat yang Cik Amin gunakan semasa nak yakinkan pelanggan tu. Kongsikan sikit Cik Amin. Fatin gelak Fatin. Fatin ingat lagi masa minggu Ramadan Saham. Macam mana saya di tapah Perak kan. Saya macam mana kan? Dia tak ada ayat yang special pun, tak ada yang special. Tak ada yang saya rasa mungkin pada Cik Amin tak special tapi orang lain special. Lebih baik lagi dia lain present. Okay. Cuma dari segi kesungguhan lah mungkin yang saya letakkan lebih lagi. Jadi itulah ayat-ayat tu dia bergantung pada situasi lah. Sebab saya tak boleh cerita sekarang pasal setiap feedback klien tu lain jawapan saya akan keluar. Dia tak sama. Cuma yang saya berkata sini lah. Kebanyakan klien yang saya jumpa tu kadang-kadang dia akan apa kawan-kawan sendiri. So saya akan cari yang banyak pengaruhnya, yang besar pengaruhnya, central of influence tu. Contohnya kita berkawan dalam 10 orang, so ada seorang tu yang central of influence tu. Jadi saya akan attack dia dulu. So bila saya attack dia dulu, yang lain tu saya jumpa juga, tapi saya akan sebut nama dia berulang kali. Kau boleh tengok dengan apa keadaan sekarang ni pada waktu ketika ini, dan saya minta kawan saya yang saya jumpa, yang saya close tu untuk yakinkan kawan-kawan yang lain juga. Jadi itulah bos, dia skrip, tak ada skrip yang formal punya skrip. Okey. Datangnya keadaan tersebut, datangnya persoalan tersebut, dia akan keluar spontan. Okey, jadi kalau nak tahu macam mana boleh keluar spontan tu, anda semua kena datang berjumpa Cik Amin. Mungkin boleh ikut Cik Amin sebab untuk makluman rakan niaga semua, saya ni dengan Cik Amin pun kita biasa duduk di kaunter, duduk di ni. Kita tahu Cik Amin ni cara kerja dia akan begitu bersungguh untuk bukan sahaja close deal di depan pelanggan. Maksudnya beliau pergi kepada market. Pergi kepada market tu dia pergi cari orang. Bahasa mudahnya cari orang. Cari orang untuk membuat apa. Itu saya nampak yang Cik Amin buat lah sebenarnya. Sungguhan beliau. Mungkin juga Puan Fatin Syafiqah boleh ceritakan apa teknik yang digunakan untuk meyakinkan pelanggan menyertai takaful ni. Silakan. Sampai dapat 26 kes yang pertama kali pada bulan ni, 26 kes. Sebelum ni average berapa Puan Fatin? 45. Oh, 45. Macam mana tiba-tiba daripada macam mana dia tiba silakan. Macam saya cakap lah tadi, macam Cik Amin pun cakap juga tadi, memang Allah yang bukakan hati-hati mereka ini. Ya betul lah tu Puan Fatin. Kongsikan sikit dengan rakan niaga semua. Memang betul Allah yang bukakan pintu hati dia. Tetapi mesti ada ayat-ayat tertentu yang Puan Fatin ceritakan kepada pelanggan. Contohnya cerita tentang takaful ke apa ke, yang menyebabkan pelanggan ni dia rasa macam dia tak boleh tolak lah nak ambil takaful. Silakan Puan Fatin. Okay. Apa yang saya buat selepas CEO, kalau Cik Syah ingat, Cik Syah ada buat untuk memang cerita, Cik Syah ada turun dekat Batu Pahat dan JD pada permulaan kita di Cik Syah ada cerita pasal konsep takaful, and then life circle. Okay, saya ambil konsep takaful tu sebagai saya punya pembukaan untuk present. Pembukaan lah, okey. Ya. Saya akan tanya dia apa yang dia faham pasal takaful. Tak semua orang faham takaful tu apa sebenarnya. Termasuk saya sebelum CEO explain kat saya lah kita orang masa tu. So bila kita dah fahamkan dia orang tentang konsep takaful tu, di mana meluas tahu konsep takaful ni, saya rasa sangat bagus orang faham. So bila orang faham, dia senang hati nak ambil dengan kita. Sebab kita berdasarkan fakta. Lepas tu berdasarkan macam kita pun dalam tu ada sedekah, lepas tu jamin menjamin. So benda semua tu memang mendorong mereka macam baguslah takaful ni. So dia orang tak tahu pun sebelum ni, dan saya punya pendekatan more to kita advice, consult dia. Saya tak push tak macam bukan hard, apa orang kata hard sell lah macam tu. Saya tak nak. Dulu maybe macam tu.
Lepas tu bila kita dah belajar sikit, so kita improve kita punya ilmu tu. So kita fikir kita niat nak bantu dia, lepas tu kita cerita konsep takaful tu. So bila kita cerita pasal konsep takaful tu, dengan mudah kita boleh cerita pasal macam surah Al-Baqarah, macam CEO cakap tu. So surah Yusuf, semua tu saya masukkan, sikit-sikit saya masukkan. So bila dia orang nampak, kita punya presentation based on fakta, lepas tu dalam Al-Quran kan, takkan dia orang nak tolak kan. So itulah yang saya buat. Walaupun ada je dia orang macam contoh saya dah present, lepas tu dia orang tak setuju pun at that time. Tapi seminggu lepas tu dia orang cari saya balik. So maksudnya saya gunakan tu, saya mahirkan presentation tu, saya buat. Semua orang saya buat. So after this memang saya punya orang kata saya punya strategi lah Saya cakap kita jumpa balik klien-klien lama, kita cerita balik sebenarnya apa konsep takaful tu. Itu saya punya ni lah. So insyaAllah korang pun boleh buat juga. Sebab bila kita cerita pasal konsep takaful tu, dia lain daripada yang lain. Macam tu lah. Okey, Alhamdulillah bagus Puan Fatin Jadi kalau anda semua nak belajar tentang konsep takaful ni, kena join program Career Induction Program kita. Dekat sebagai marketing. Juga kita nak tanyakan kembali kepada Encik Amin Encik Amin. Mungkin kita ke segmen seterusnya. Tadi kita dah dengar teknik, kita dah dengar macam mana close deal, macam mana boleh dapat kes yang begitu banyak. Kita juga nak tahu sasaran Encik Amin pada tahun ni sebagai agency director. Sebab Encik Amin kali pertama dinaikkan pangkat sebagai agency director di Kisas, kemungkinan besar Encik Amin ada sasaran-sasaran tertentu untuk digapai lah pada jangka pendek, dan mungkin juga Encik Amin boleh ceritakan jangka masa panjang kan, apa sasaran Encik Amin dalam industri takaful ni. Silakan Encik Amin. Tekan button unmute Encik Batin. Ya, saya silakan. Alright, thank you boss. So alhamdulillah, seperti yang pernah kita setkan masa goal setting Darul Sufi. Dream Chaser ya. Dream Chaser, yes. So ada aku janji yang telah saya buat lah. I am who I decided to become. I am who I commit to become. I commit to become the best I can be. So kalau ikut kat sini, saya punya target untuk tahun ni sahajalah, untuk 2020 ni sampai ke 31 Mac 2021. Okey. Dan segi income saya target untuk ada di dalam 18,000. 18,000 pendapatan sebulan. Sebulan. Saya kurang di dalam 9,000, 8,000 lagi, insyaAllah saya boleh dapat itu dalam sebulan, dalam setahun ni. And then saya punya FYC untuk saya punya group 150,000. Okey. 150,000. Total cases 165 dengan 5 RN baru yang saya akan bawa. Saya akan pimpin sama-sama dalam industri ini, dan saya akan cuba curahkan pengetahuan yang saya ada, sedikit ilmu yang saya ada dalam industri ini untuk bantu kepada rakan niaga yang baru, khususnya untuk mencapai impian yang dia orang angankan. Okey, insyaAllah. Cuma saya sendirilah harapan saya sebenarnya. Agar Itisas dapat terus membantu kami, AD ni, dan juga rakan-rakan yang lain, BOD yang dalam ni, yang mendengar pada waktu ni, ketika ini, dapat membantu berganding bahu untuk pastikan betul target tu daripada saya. Cuma bila kita bergerak dalam satu bulan tu, mungkin saya nampak dia punya halangan tu kecil daripada saya. Itu yang saya harapkan lah. Sebab dalam industri ni banyak dia punya tekanan, banyak halangan, terutama dari segi malas lah. Bila datang malas tu, ya Allah, yang itu yang kita perlukan, juga push factor tu dari segi kawan-kawan sendirilah, BOD yang ada, MD yang ada, untuk push kita untuk sama-sama capai apa yang kita targetkan pada tahun ni, insyaAllah. Okey, Encik Amin, push factor kepada semua rakan niaga kita yang join program Sambang Sembang Santai Takaful ni, sebab video ni kita akan live kan
live kan. Dan insyaAllah dia akan jadi satu pendorong kepada Encik Amin nanti untuk terus bersama-sama dengan semua rakan niaga untuk memberi satu orang kata prestasi yang membanggakan lah pada tahun ni insyaAllah Encik Amin InsyaAllah, Amin. InsyaAllah dari segi support tu dalam Itisan ni kita memang ada konsep team together everyone achieve more. Jadi insyaAllah dengan kaedah tu kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu semua rakan niaga lah kita kembali pada Puan Fatin Syafiqah ya, mungkin juga boleh kongsikan sasaran dan juga pencapaian yang ingin dicapai pada tahun 2020 dan 2021 ni kongsikan kepada rakan niaga. Silakan. Okay, terima kasih bos. Ikut Dream Chaser masa tu dan saya punya target saya nak naik kepada agency director lah, of course lah. Okay, so 450,000 FYC berserta saya nak ajak orang-orang dekat luar sana untuk join our team SNG Group. Saya nak 20 orang sahaja untuk kita sama-sama bantu lebih ramai umat dekat luar sana untuk ditakafulkan. So my target daripada segi macam Cik Amin tinggi dia punya target tu, dia punya pendapatan tu. So saya 10,000 lah based on apa yang saya nak, 10,000. So doakan, kita doa sama-sama semoga kita semua diberikan rezeki melimpah ruah. So kita dapat terus pacu kita punya group and team. So always positive. So insyaAllah kita akan berada di puncak. Okey, terima kasih Puan Fatin itu dia target dia. Untuk maklum rakan niaga semua, di industri takaful ni secara average-nya pendapatan rakan niaga ataupun wakil takaful adalah sebanyak 40,000. Amin kejar, saya yakin Cik Amin satu hari nanti 40,000 sebulan. Puan Fatin pun sama, 40,000 sebulan. Kita semua pendapatannya. InsyaAllah. Okey, ni ada soalan. Sekarang ni kita pergi pada segmen untuk saya buka soalan kepada semua rakan niaga yang ingin bertanya direct kepada Encik Amin dan juga Puan Fatin sama ada melalui chat room ataupun melalui YouTube chat room ataupun direct dengan menekan button unmute untuk tanya kepada Encik Puan Fatin dan juga Encik Amin. Saya buka dulu soalan, kalau sekiranya ada yang nak unmute terus tanyakan kepada Encik Amin dengan Puan Fatin. Saya bagi privilege untuk rakan niaga ataupun public untuk tanya kepada kedua panel kita pada malam ni. Silakan kalau ada soalan daripada audience. Silakan. Okey, kalau adakah soalan terus kepada Encik Amin dan juga Puan Fatin? Saya ada beberapa soalan daripada chat room YouTube. Satu soalan lah ini daripada Puan Nazarul Fazrin mungkin kita boleh tanyakan Puan Fatin Puan Fatin dahulu. Macam mana caranya untuk kita istiqamah ni buat takaful ni? Sebab buat takaful ni biasanya kita kena buat, kalau ikutkan prosesnya kena buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari tu maksudnya kita adakan aktiviti pemasaran setiap hari lah kan. Tetapi apakah caranya untuk kita istiqamah untuk memasarkan takaful ni? Silakan Puan Fatin. Okey, terima kasih bos. Untuk kita istiqamah memasarkan kan bos, soalan dia? Ya. Okay, so sekarang ni kita punya orang punya new norm kita sekarang dah buy online tau. Okay. So dulu 10 tahun yang lepas online ni macam krik-krik je macam tu. Okay, so sekarang ni semua buy online. So kita kena ikut trend semasa. Okay, so jangan ketinggalan. Yang lama still kena buat, but then kita improve daripada segi yang sekarang lah new trend, so kita kena buat online. So macam mana nak disiplin tu, macam mana nak istiqomah tu, kita kena disiplin. Okay, kalau pada saya, pagi-pagi seawal, ini apa yang saya belajar daripada kita punya team jugalah. So pagi-pagi seawal subuh, lepas subuh tu kan, kita post je apa-apa.
Kalau saya masuk dekat WhatsApp story. Pagi tu kita kasihlah good morning ke ataupun doa ke ataupun satu motivation, okay. So saya saya post kat WhatsApp story, lepas tu IG story, Facebook story, semua tu saya masuk. So kita kena istiqomahkan diri kita buat benda tu dulu. Bila kita dah ada tune tu, so dia akan setiap hari dia jadi benda, jadi rutin tau. Okay. Macam tu. So teruskan je, buat je post tu. Bila bila kita sentiasa post istiqomah, orang akan nampak, oh dia ni buat ni. Dia bukannya buat yang sekejap-sekejap. Dia nampak kita ni betul-betul committed dekat dalam bidang takaful ni. So dia akan trust kat kita dan dia akan cari kita. Istiqomah tu maksudnya Puan Fatin buat tiap-tiap hari ke, sampai hari cuti pun tak non-stop ke, macam mana tu? 30 hari? Mestilah. Setiap hari lah. Kerja kita bukannya susah pun. Kita just post je. Okay, kalau tak ada bahan, okay, so contoh kita mungkin orang baru kan. Jangan risau sebab kita ada team. Kita ada group dekat WhatsApp, junior group. Lepas tu kita ada dekat dalam Facebook kita, Iktisas. So nanti cari kat situ. So daripada segi management, diorang dah kasih kita poster and then wording yang bagus. So kita just copy paste je benda tu. Okay. Kan? So kita ambil daripada situ, kita post je dekat kita punya media Sokmed. Okay. So insyaAllah, tapi berserta doa lah yang pasti. Kita dah usaha, confirm lah doa tu kan. So insyaAllah satu hari kita pasti yakin benda tu istiqomah, dia orang akan cari kita. Macam tu. Okey, insya-Allah strategi yang bagus. Saya nak tanyakan balik pula kepada Encik Amin Encik Amin. Encik Amin dengar Encik Amin ya. Sebab banyak sangat soalan ni, ada lebih daripada beberapa orang rakan niaga kita ni, Puan Yati, Puan Sheila, Puan Siti Rahayu. Dia orang tanya macam mana Encik Amin boleh close deal sampai 64? Adakah close deal tu offline ke, online ke, atau dua-dua, cara dua-dua ke? Macam mana sampai 64 tu Encik Amin? Boleh share sikit. Okey, minta maaf lah bos sebab saya sekarang ni dekat kampung sebenarnya, dekat Kelantan. Jadi bila saya balik on the way hari Rabu itu bos baru tahu. Jadi saya punya keadaan tu agak santai sangat ni. Tak apa Encik Amin. Memang malam ni kita sembang santai. Jadi soalan dia Encik Amin, dia tanya macam mana boleh 64 tu? Yalah, sebenarnya saya pun 64 tu. Pecah rekod. Saya rasa pecah rekod di Takaful Ikhlas juga sebenarnya. Dia macam ni, bos. Okey, saya pun sebenarnya tak kira apa yang saya buat sepanjang saya buat tu. Saya tak pernah kira bila saya close. Setiap hari saya akan pastikan saya close waktu tu. Sebab maknanya setiap hari close. Saya targetkan masa tu untuk achieve Kazakhstan dalam tempoh sebulan. Okey, alhamdulillah. Start pada minggu kedua bulan 6. Saya target untuk capai convention Kazakhstan. Pada waktu tu, dalam masa sebulan. So maksudnya, saya set dalam saya punya minda yang saya akan capai Kazakhstan dalam tempoh sebulan. Saya tersasar sikit lah, tapi alhamdulillah masih lagi on track dari segi FYC dia. Saya close satu family, saya close, yalah. Kalau tengok waktu tu saya punya kehidupan 360 tunggang terbalik. Memang terbalik betul. Saya keluar pagi, saya balik malam pukul 11. Sampai ada appointment yang saya terpaksa batalkan untuk pastikan yang saya dapat completekan appointment saya dalam satu hari tu. Sebab ada appointment tu yang perlukan saya travel jauh sikit. Jadi saya batalkan. Saya cuba postpone ke bulan Julai lah. So saya pun tak jangka lah sebenarnya itu. Appointment tu sebenarnya saya katakan 64 tu sebenarnya tak pernah terfikir. Tak pernah terfikir Encik Amin Encik Amin tak pernah terfikir sebenarnya 64 kes. Saya terus video beliau freeze disebabkan 64 kes tadi. Video beliau telah freeze 64 kes tu. Jadi mungkin mengejutkan juga kepada semua rakan niaga kita.
yang tiba-tiba seorang individu di dalam Ikhtisas boleh close deal sampai 64 kes sebulan. Mungkin juga memberi cabaran juga kepada semua rakan niaga kita yang lain. Rekod untuk dikekalkan. Mungkin kita boleh sekali lagi tanya kepada Cik Amin. Cik Amin dapat appointment tu daripada mana Cik Amin sebenarnya? Appointment sampai 64 kes tu. Mana Cik Amin cari? Adakah Facebook tadi? Daripada Facebook ada, daripada WhatsApp ada, daripada kontak-kontak ataupun kenalan-kenalan yang ada dalam saya punya list dalam handphone. Saya kontak personally. Okey. Saya beritahu tentang tentang plan takaful yang ada sekarang ni. Okey. And then itulah. Sebenarnya saya sendiri pun tak jangka. Memang rezeki Allah bagi saya lah, alhamdulillah. Okey. Sebab saya rasa paling tinggi saya pernah buat pun dalam 30 lebih, 40 ikut. So yang ni bagi saya satu pencapaian yang yalah, yang begitu yang orang cakap apa? Yang buatkan saya teruja lagi sebenarnya untuk pastikan yang bulan-bulan seterusnya. Okey, untuk makluman rakan niaga semua, 64 kes sebenarnya kalau berdasarkan kiraan FYI. Maksudnya Encik Amin telah capai 120,000 FYAC dalam masa 1 bulan sahaja. Dan kalau ikut kepada kita punya track record, Encik Amin kemungkinan besar boleh sampai ke tahap MDRT dalam tempoh akhir tahun ni kalau sekiranya beliau mengekalkan momentum 60 ke 100 kes setiap bulan sebenarnya. InsyaAllah Encik Amin. Amin insyaAllah. Okey, saya buka lagi soalan kepada rakan niaga kalau ada yang nak tanya. Ada satu soalan daripada Puan Harisah. Ini mungkin cabaran lah kan. Kadang-kadang bila kita berniaga takaful ni, macam Cik Amin saya tanya Cik Amin dulu sebab Cik Amin ni jumpa ramai orang. Saya memang dengan beliau ni masa lalu berniaga, tengok memang ramai orang jumpa lah kan. Volume lah. Tapi mesti Cik Amin juga menghadapi situasi di mana Cik Amin ditolak. Kan ditolak kan. Jadi macam mana nak positifkan balik tu bila kena reject tu? Kadang-kadang ada orang tak tahan kena reject ni kan. Macam mana Cik Amin relax je boleh. Okey. Rejection ni semua. Okey. Kalau perasan ada status saya dalam Facebook masa bulan 6 itu baru-baru ni. Okay. Saya letak gambar dua orang pegang tangan atas bahu. You say no, I say next. Itu saya punya motto. Sampai sekarang saya masih tekan lagi. You say no, I say next. Dia tak merugikan saya. Bahkan sebenarnya saya rasa bersyukur sebab saya tak perlu nak handle dia lagi. Mungkin Allah dah takdirkan yang saya, kalau saya ambil dia sebagai klien, mungkin akan banyak risiko yang saya perlu hadapi. Jadi yakinlah yang apa yang Allah aturkan untuk kita tu memanglah cantik dah. Memang cantik dah. So bila ada orang itu adalah satu orang panggil apa? Salah satu daripada kita punya job scope. Itu rejection. Bila klien setuju untuk join kita, alhamdulillah itu memang kita punya rezeki. Tapi bila kata dia reject kita, itu adalah salah satu daripada job scope yang kita perlu ada dalam sebagai ejen ataupun perunin takaful ni. So kalau kata bila reject tu kita dah mula menong, pandang keluar, melihat keluar jendela, saya rasa yalah perlu ubah mindset. Kalau tak sesuai kot rasanya dia sebagai ejen. Sebab dia punya bisnes ni memang bisnes rejection. Okey, itu dia mindset Cik Amin. Dia telah letakkan mindset dia next sekiranya anda tak mahu ambil takaful dengan Cik Amin. Mungkin saya juga tanyakan Puan Fatin Syafiqah macam mana Puan Fatin hadapi situasi berkenaan juga mungkin ada cara yang lain selain macam Cik Amin dia kata you say no, I say next. Tapi Puan Fatin mungkin ada strategi yang lain yang boleh kongsikan kepada rakan niaga semua? Dia tak ada strategi sangat lah bos. Dia cuma just nasihat lah kan. So macam mana dia punya, maksudnya kalau dia reject tu, reject dia selalunya kalau kita jumpa tak adalah macam secara maki hamun macam tu. So far tak adalah lagi saya jumpa. But then kalau kita dah betul-betul present, dah sampaikan kat dia, dah sharing kat dia. So kalau dia tak nak, sama macam Cik Amin cakap tadi, memang itu bukan rezeki kita. And then kita positifkan diri kita. Kita at least walaupun dia tak ambil dengan kita, kita dapat pahala menyampaikan.
Okey. Tu je lah, saya pegang satu tu je. Tak apalah dia tak ambil dengan saya, tak apa. Maybe saya sampaikan dia punya kita punya perkongsian tu dia ambil dengan orang lain, kat situ pahala bagi saya. Macam tu. So rezeki kita ni dah ditetapkan lah macam tu. So tak apalah, at least akan datang. Kalau betul rezeki kita lambat atau cepat, dia pasti akan datang semula kat kita. So kita just buat je. Okey, itu dia strategi Puan Fatin Dia bukan sinet, dia kata alhamdulillah. Tak apa, kata nak ambil dengan aku kan. Boleh ambil dengan orang lain. Ada juga soalan daripada rakan jaga Puan Encik Haris Ikhwan yang ada bertanya. Dia tanya dua soalan. Dua soalan ni mungkin Encik Fatin dan juga Encik Amin boleh jawab sekali lah kan. Ada dua soalan. Soalan pertama dulu kita pergi. Beliau tanyakan berkenaan dengan idola. Mesti dalam industri ni Puan Fatin juga Encik Amin ada idola ataupun ada mentor yang individu berkenaan. Boleh tak Puan Fatin dulu? Kita mulakan Puan Fatin dulu. Siapa idola Puan Fatin dan apa yang Puan Fatin ingin apa ni emulate lah, nak macam ikutlah macam individu berkenaan. Okey, silakan Puan Fatin. Okey, kepada siapa tu? Cik Haris Saya rasa Cik Haris saya tanya. Cik Haris Ikhwan Ya. Saya rasa dia ada mentor tu kat dalam family dia tu. Kalau saya lah kan. Okey, kalau saya tak, kalau betul kan. Okey. So kalau saya punya soalan confirm lah saya punya mentor sendiri, saya punya leader saya sendiri. So idola lah idola adalah leader. Idola saya, leader saya. Siapa tu? Kena sebut kalau nama. Sabarlah, CEO saya nak cakap tadi. Okay, saya punya bos, saya punya mentor, saya punya leader merangkap kepada ayahanda saya, Haji Masya bin Haji Nawawi. Okay, so apa yang walaupun kita orang satu rumah tapi kita orang tak selalu cakap pun pasal pekerjaan dekat rumah. Dia jadi macam tak apalah, nantilah kita jumpa kat tempat lain lah, kat office ke, barulah saya boleh masuk macam tu. So ikut je cakap leader, follow je, respect walaupun dia bukan ayah kita ke apa benda, tapi kita kena respect leader kita lah. Macam tu. So itu saya punya idola. Okey. Cik Amin? Ya, saya. Kongsikan. Siapa idola Cik Amin dalam industri takaful ni? Ramai lah bos. Ramai, boleh sebutkan lah? Boleh sebutkan? Ramai. Bos sendiri pun saya punya idola. Jangan cakap macam tu, Min. Ramai. Kalau saya sebutkan sampai pukul 12 tak habis. Oh, ramai idola Tapi of course, mesti ada mentor yang bawa Encik Amin dekat dalam industri ni, yang ajar Encik Amin macam mana nak survive dekat dalam industri ni. Mungkin boleh ceritakan. Saya punya bos sendiri, saya punya AM dulu, Cik Husaini, even kita punya GAM, Cik Shah sendiri yang banyak membantu saya lah sepanjang saya punya career dalam industri ni. Dan saya melihat kepada orang-orang yang berjaya dalam industri ni, contoh macam, ramai sebenarnya dalam taraf ikhlas ni pun ramai yang berjaya membina kerjaya dan berjaya membina career dalam industri ni. Itu adalah saya punya saya punya penanda aras kot, lebih kurang macam tu kot. So bila saya sampai ke tahap macam dia orang tu, saya rasa yalah, apa yang saya buat ni betul-betul saya follow apa yang dia orang buat. Dan saya pun mengimpikan juga sebenarnya untuk jadi MDRT khususnya. Bagus. Sebenarnya a few trip yang saya pergi ke MDRT punya session, saya sebenarnya mengimpikan untuk jadi salah seorang sebagai MDRT di Takaful Ikhlas. Okey. Jadi minta doa kawan-kawan semualah agar apa yang saya impikan itu berjaya, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita sama-sama doakan Cik Amin MDRT Ikhtisas kita pada tahun 2020-2021 insya-Allah. Soalan kedua daripada Cik Haris Kwan ni ditanyakan juga kepada Cik Amin dan juga Puan Fatin. Kita mula dengan Cik Amin dulu. Mungkin Cik Amin ni sendiri dekat dalam industri takaful ni, buku-buku apa yang Cik Amin baca untuk membolehkan Cik Amin, ada tak baca-baca buku yang ataupun pembacaan melalui internet ke YouTube ke yang Cik Amin buat? Silakan Cik Amin. Yalah, banyak yang bos. Kebanyakan bacaan-bacaan yang saya baca tu kebanyakan datang daripada media sosial lah. Contoh macam Facebook. So penulisan daripada sharing ataupun penulisan daripada kawan-kawan yang ada dalam friendly saya di Facebook.
Itulah. Dan ada satu buku sebenarnya, ada satu buku yang pernah dihadiahkan kepada saya oleh Allahu Akbar. Lupa saya nama dia. Saya lupa nama orang tu. Siapa ni? Tajuk bukunya apa tu? Pun lupa. Buku berkenaan takaful atau perniagaan? Buku berkenaan untuk menjadi orang yang berjaya dalam industri insurans ni sebenarnya. So, sebuah buku dalam bahasa Inggeris dan saya cuba adapt lah apa isi kandungan yang ada dalam tu. Alhamdulillah saya cuba applykan dalam saya punya kehidupan harian saya. Dan yalah, banyak menceritakan tentang aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan sebagai seorang ejen insurans ataupun ejen takaful ni kan. Yang mana kehidupan sehariannya berkisar tentang yalah penyebaran maklumat, betul-betul lebih kepada bertemu dengan orang untuk perkongsian maklumat. So saya sampaikan masa setahap tu, masa saya mula-mula join takaful tu, saya tak boleh berhenti untuk bercerita tentang takaful bila saya jumpa dengan orang luar, strangers. So akibat daripada pembacaan buku tu lah. Okey, bagus. Nanti Cik Amin akan kongsikan nama buku tu bila terlupa nama buku tu, insya-Allah dia akan kongsikan kemudian. Boleh. Dalam Facebook kan Cik Amin, tuliskan dalam Facebook buku apa yang Cik Amin baca dan boleh. Cik Amin baca Puan Fatin. Ada apa-apa pembacaan yang Puan Fatin buat untuk pastikan ada winning mentality ni, self development? Saya more to baca kepada blog orang. Macam blog, ada perancang kewangan, kan kita baca dari situ kita tengok macam ni, maksudnya kita ada banyak lagi yang kita tak tahu lagi. Sebenarnya dalam bidang takaful ni dia meluas tau, kita punya ilmu ni kita kena meluas. So daripada segi macam pengurusan harta, wasiat hibah semua tu. So kita baca daripada blog orang. Cuba try cari blogger yang buat untuk perancang kewangan tu. Macam tu dia ada. And then daripada segi buku pula saya ambil Just Motivation punya buku lah. Macam dulu saya pergi dengan Zender kot. Ada satu event Zender, so saya baca buku Zender tu. Itulah. Dah masa pun dah pukul 10.19. Sebenarnya kita dah hampir 1 jam bersiaran ni sebenarnya. Kita dah sampai ke akhir rancangan kita sebenarnya. Sebelum kita akhiri program kita pada malam ni, mungkin kita nak dengar kata-kata penutup daripada Puan Fatin dan Cik Amin sendiri. Pengharapan, aspirasi, apa nasihat yang boleh bagi nasihat kepada kawan-kawan kita yang mungkin nak jadi macam Puan Fatin dengan Cik Amin juga. Kan dapat kes yang banyak kan, close deal yang banyak, mungkin boleh bagi sepatah dua kata lah kepada rakan niaga kita di luar sana. Silakan dulu Puan Fatin sebelum saya pergi pada Cik Amin. Silakan. Last kita just buat istiqomah je. Setiap hari tu kita kena buat. Jangan miss lah kalau boleh. Disiplinkan diri kita untuk promote kita ni siapa, kita buat apa yang kita bagi kat dia. And then ada dua je, tak ada berapa kat sini. Saya kasih advice ataupun word yang saya rasa macam untuk kasih. Pertama, orang akan buat apabila dia percaya apa yang kita percaya. So, yang keduanya, secepat mana kita rendahkan ego kita, secepat itu kejayaan akan pergi kepada kita. Dan yang ketiga, memang tulus ikhlas daripada saya. So hidup kita ni berkiblatkan Allah dan Rasulullah. So itu yang kita kena pegang lah. So itu sahaja daripada saya. Cik Amin, ada kata-kata akhir yang ingin disampaikan kepada semua rakan niaga kita, kata-kata nasihat kepada semua agar macam mana nak jadi macam Cik Amin ni? Silakan Cik Amin. Thank you bos Thank you atas invitation ni. Jadi yalah, setiap selalu saya tekankan dalam diri saya sendiri,
satu perkataannya, itu keep moving forward. So itu dia panggil apa? Dia panggil killer word lah dalam saya punya diri. Okay. Kita kata bila saya dalam keadaan tertekan, bila saya dalam keadaan kecewa dengan rejection apa semua. So saya selalu sharekan perkataan keep moving forward tu. Sebab walau apa pun yang kita buat, yalah, dalam kita punya aktiviti harian tu, contoh macam masyarakat takaful, percayalah Allah sentiasa memerhatikan kita. Jadi dia panggil apa? God haven't finished his job yet. Jadi teruskan buat. Jangan ada rasa kecewa, jangan ada rasa menyesal. Ikhlaskan hati kita sepenuhnya dalam penyampaian tersebut, dalam sharing kita kepada pelanggan. Sentiasa ingat apa yang kita buat ni bukannya ganjaran dunia yang kita kejar juga, tapi di samping itu ganjaran akhirat pasti ada. Sebab kita dalam tugas membantu orang, banyak balu-balu yang kita bantu, banyak orang-orang yang sakit kita bantu. Jadi saya rasa tugas ni tugas mulia lah, tugas mulia. Okey, itu dia daripada Encik Amin dan juga Puan Fatin ya. Jadi sebenarnya kita rasa berbanggalah dengan Encik Amin dan Fatin yang telah membuat satu pencapaian yang begitu luar biasa pada bulan Jun. Kita harapkan prestasi ini akan dapat diteruskan pada bulan-bulan ke hadapan Encik Amin Encik Puan Fatin. Encik Amin kita doakan MDRT pertama bersama Ikhtisas. Puan Fatin kalau boleh ikut pula macam Encik Amin sampai ke 40 dari 50 kes ke 60 kes dan pecahkan rekod berkenaan. Saya cabar kepada rakan niaga semua untuk pecahkan rekod Encik Amin, insyaAllah. Itu saja perkongsian kita pada malam ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih dan kita sudahi program kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu